Isnin ini bersama untuk segmen sulung iaitu Pesona di Sahra, dan tetamu tetapnya kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk satu lagi episod untuk kita bincangkan tajuk niat dan kesedaran. Apa ceritanya Ustaz untuk tajuk kita ni? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Rahmati Allah DJ Siti. Seterusnya kepada ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang dan akak-akak yang sedoakan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama lagi kita duduk untuk perkongsian kita. Kita dah 3 minggu kita kongsikan mengenai pencetus niat. Niat adalah benda yang memulakan sesuatu perkara, sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi pun ada menyebut bahawa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seorang itu akan tuju perbuatannya itu dengan apa yang diniatkan. Hari ini kita ibu-ibu saya sekalian kan, apa yang kita dah buat pada hari ini kita kena dengan niat. So kita kongsikan dah 3 minggu dah pencetus niat. Dari ini insyaAllah kita sambung dengan niat dan kesedaran. Kita akan bincang bab niat ni. Saya buka kitab ataupun perkara-perkara bab-bab niat ni, maknanya dalam beberapa siri juga, sebab benda penting juga, bagus juga. Okey, hari ini kita kongsikan dengan niat dan kesedaran. Tajuk ini dia adalah subtajuk ataupun tajuk kecil daripada pencetus niat. Pencetus niat bagi orang yang dipanggil orang yang khawas ataupun orang istimewa, ada 2 kan, saya ulang balik, iaitu kesedaran satu, yang keduanya tasjid. Tasjid ini ada semangat. So kita nak tengok pada hari ini, kita ambil sikit untuk kita bahas sekali lebih detail lagi niat dan kesedaran. Okey, ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan, hari ini satu orang boleh nak mencetuskan niat atau benda itu dengan kesedaran. Okey, kesedaran ni penting. Kita ada rasa kebaikan. Tanzir ni cita-cita ancaman ataupun keburukan-keburukan. Lahir kesedaran. Hari ni macam Siti, contoh saya kata kat Siti kan, wah Siti, hari ni kan kita kena ada satu semangat untuk jaga kesihatan, sebab umur Allah bagi ni kita kena jaga. So banyak hari ni sakit-sakit, kecemasan darah tinggi dan sebagainya. So saya cerita tu benda-benda buruk yang Siti hari ni rasa macam perlulah jaga kesihatan. Contoh kan. Atau hari ini saya cerita kelebihan dari Siti. Siti, hari ini kalau anda kata kita menabung pada hari ini kan, so menabung tu benda yang baik, benda yang digalakkan Islam. So bila kita berjimat, kita menabung, so nanti satu hari nanti budaya tu budaya yang bagus, dan ada ketika-ketika kita perlukan kewangan yang sekepuk penting, kita ada tabungan. So ada kesedaran tu, contoh macam hari ni pembiayaan pembelajaran, pembiayaan kesihatan, pembiayaan apa juga pembiayaan, perlukan tabungan. So kita kata penting ni. So saya cerita kelebihan, ada kesedaran buat kan? Macam tu juga kita cerita kelebihan pasal anak kita. Kita nak supaya anak kita lahir kesedaran. Biar maksudnya dia merasai untungnya dia berada di kalangan mak dan ayah. Kita ajak dia pergi rumah anak yatim. Kita tengok, kita cakap kat anak kita, "Long, cuba tengok. Orang tak ada mak, orang tak ada ayah, anak yatim di sini. Macam mana susahnya mereka kan. Nak belajar, kadang-kadang nak beli baju pun tak ada kemampuan. Tengok Long baju yang dipakai." So kita bawa anak-anak kita pergi rumah anak yatim. Sebab apa? Sebab untuk mereka ada rasa kesedaran. Cerita ini keburukan ataupun ini maksudnya cabaran kalau ayah tak ada. So Along ada ayah, Along ada ibu, Along kena hargai benda itu. So belajar rajin. So kita bawa ke rumah anak yatim untuk anak kita ada rasa kesedaran, menyebabkan dia rasa bersyukurnya kan. Macam contoh saya biasa bawa orang pergi Palestin kan. Satu benda yang saya suka, sampai di sana banyak benda kesedaran boleh timbul. Pentingnya jaga negara. Jangan sampai negara ini dirosakkan. Jangan sampai negara ini ada gangguan-gangguan. Jangan sampai negara ini pecah belah dan sebagainya. Kalau tidak, kita lihat contoh apa yang berlaku di Palestin. Pergaduhan sesama sendiri, negara akhirnya pecah, diperintah oleh orang Yahudi. Dan apa jadi kalau orang Yahudi perintah? Tengok, ataupun orang-orang yang macam ni perintah, banyak orang Islam kat sana merempat di negara sendiri.
Saya balik daripada Palestin, ramai ada kesedaran, terutama anak-anak muda yang malah belajar jadi rajin belajar, yang mungkin buat kerja cincai-cincai sambil lewa, jadi bersungguh-sungguh kerja. Sebab apa? Nampak ini keburukan kalau kita tak buat begini. Ini kelebihan kalau kita buat begini. Jadi ibu ayah saya rahmat Allah sekalian, kan, kesedaran lahir daripada tabsyir dan tanzir. Maknanya cita-cita yang baik, kita berita gembira, cita-cita kelebihan, dan juga tanzir ni ancaman-ancaman atau berita-berita buruk, ataupun kita ceritakan risiko-risiko kalau tak buat benda ini. So lahir kesedaran, aku nak buat lah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, akak-akak yang saya doakan dan kebaikan sekalian, kan, modul pengajaran dalam Islam antaranya banyak cerita tabsyir dan tanzir supaya umat Islam ada kesedaran. Banyak cerita mengenai kelebihan sembahyang tahajud. So, kita cerita sembahyang tahajud bukan saja pahala, bukan saja merapatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi antara kelebihan solat tahajud, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu dapat lihat cahaya di wajah dia. Mana wajah tu bercahaya, ada seri di wajah dia. Sebab apa? Sebab ada kesedaran itu. Kelebihan. Hari ini kita cerita mengenai tentang bencana orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat, dia ada 18 bencana. 6 di dunia, 6 di kubur, 6 di akhirat. Ceritalah, 6 di dunia tidak berkat, dicabut seri di wajahnya, hilang kerahmatan Allah. Di kubur datang azab-azab yang memang berat pada dia. Kemudian maknanya tidak dipandang dengan pandangan rahmat. Di akhirat dibiarkan pada masyarakat. Contoh dia 18 benda. Kalau kita cerita panjang pada hari. Tapi dengan kita cerita tanzir, berita-berita begini menyebabkan ada kesedaran, menyebabkan ada rasa nak, aku tak nak tinggal sembahyang. Sebab apa? Kalau aku tinggal, nanti ada berlaku 6 di dunia, 6 di kubur dan 6 di akhirat. Menyebabkan ada kesedaran nak buat itu. Jadi ibu-ibu, ayah, bapa, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Tajuk perbahasan kita pada hari ini, niat dan kesedaran, datang daripada mana? Daripada tabsyir dan juga tanzir. Tapi hari ini kita pelik. Kita tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa? Kadang-kadang anak kita dah bawa dia pergi rumah anak yatim. Tapi perangai macam tu juga. Tak ada rasa perubahan, tak ada rasa kesedaran pun. Kadang-kadang murid kita, dia nakal. Kita dah bagi ancaman-ancaman ataupun cerita risiko-risiko. Kalau kamu tak belajar, rajin belajar, kamu jadi macam ni, nanti jadi orang susah dan sebagainya. Kita ceritakan benda itu mengikut kebiasaan sunatullah. Kan? Maknanya kebiasaan orang kalau malas belajar akhirnya macam mana? Sebab tabiat malas itu. Tapi kita dah ingatkan dia, kita dah hukum dia mungkin dengan denda-denda, tetapi tak lahir juga kesedaran. So hari ini kita nak tengok kenapa satu orang itu tidak lahir kesedaran dalam diri dia. Kan? Tidak lahir kesedaran dalam diri. Kenapa? Walaupun telah ada unsur tabsyir dan juga tanzir, walaupun ada unsur itu. So maknanya dengan unsur itu, maknanya kenapa kita dah terapkan unsur ini pada anak kita. Mungkin suami kita dah cakap bang, nafkah, kita dah minta sampai ke peringkat mahkamah pasal nafkah itu, tapi dia buat tak tahu juga. Kan? Kenapa tak ada unsur kesedaran? Walaupun mungkin telah diingatkan, diceritakan dan sebagainya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, ada dua benda yang menggagalkan. Ada dua benda yang menggagalkan kesedaran. Ada dua benda yang menggagalkan kesedaran. Salin. Ibu-ibu, ya, salin. Supaya apa? Kita nak terapkan kesedaran untuk melahirkan niat untuk membuat satu benda itu, menyebabkan dia boleh buat satu benda itu. Tetapi ada dua benda yang menyebabkan terhalangnya kesedaran itu lahir. Walaupun kita telah bincangkan mengenai tabsyir dan juga tanzir ini. Yang pertamanya, apakah yang menggagalkan kesedaran? Walaupun selalu dah cerita mengenai tabsyir dan tanzir ini, yang pertama, lupa. Sifat lupa. Kan? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada berpesan kepada kita, afatul ilmi nisyanun. Tersia-sianya ilmu itu apabila dia lupa. So, lupa ni memang sifat manusia. Okay, memang sifat manusia lupa. Tapi macam mana Islam ajarkan kepada kita supaya jangan lupa? Nanti kita kongsikan beberapa perkara, kan. Sebab lupa boleh menyebabkan hilang kesedaran tu. Kita bawa anak kita ke rumah anak yatim. Kita kata, wah, abang, alung, angah, cuba tengok ni, kesian. Mungkin 3-4 hari, mungkin seminggu dia okey. Kemudian jadi tak okey balik. Sebab apa? Sebab lupa.
ada sifat lupa. Lupa dah. Dia punya ingatan kepada lawatan makna yatim tu lupa dah. Jadi maknanya dia balik pada tabiat lama. Kita kongsikan pada hari ini anak-anak murid kita tentang tabsyir tanzir, biar ada kesedaran. Kita cerita, kita kata cuba tengoklah ya. Kalau awak malas baca buku, nanti awak susah nak jawab peperiksaan. Biasanya sekarang ni kalau orang tak berjaya dalam peperiksaan, maknanya susah dia nak menyambung pelajaran. Ilmu tu penting sekarang. Anak-anak kita pun, murid kita pun, wah, siapkan kerja rumah. Tapi tahan 3 hari. Lepas 3 hari, jadi balik. Malas balik. Sebab apa? Sebab pertama, lupa. Afatul ilmi nisyanun. Ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak ni rahmat Allah sekalian kan. Lupa ni daripada mana datang lupa? Daripada mana datang lupa? Lupa ni datang daripada 3 perkara. Yang pertama, lupa datang faktor umur. Ada faktor umur memang lupa. Kita umur dah tak berapa muda kan. Kadang-kadang cermin mata letak dekat atas kepala ni pun tak ingat. Mana cermin mata aku ni? Mencari ni tapi tak ingat. Sebab faktor umur. Okey, kalau faktor umur, sebab itu Islam ajarkan kepada kita makanan-makanan yang bagus untuk menguatkan otak. Islam ajar. Dalam Quran Allah pun sebut, maknanya makanlah kamu yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Sebab apa? Halal lagi baik, bukan saja rohaninya bagus, zahir pun membentuk bagus, otak pun bagus. Ada makanan-makanan yang bagus. Baru-baru ini ada satu dokumentari mengenai orang yang nyanyuk, orang yang lupa kan. Kajian di Amerika, mereka jumpa satu ubat daripada kelapa ni. Minyak dan bahan-bahan daripada kelapa tu boleh mengembalikan ingatan orang yang nyanyuk. Maksudnya dalam Islam ajarkan kita makan yang halal lagi baik. Antara benda-benda baik, benda-benda sunnah, dan benda-benda yang natural Allah jadikan, yang natural. Maksudnya kelapa banyak tempat kita ni orang Melayu kita, alhamdulillah. Itu kajian. Kita tunggu lagi kajian lebih lanjut kan. Maksudnya apa kata kajian itu, macam mana mengembalikan orang yang lupa. Maksudnya faktor-faktor makanan penting untuk kita tidak lupa. Budak tahfiz hari ni kan. Hari ni kenapa budak tahfiz menghafal Quran? Makanannya perlu dijaga. Tak boleh makan makanan syubahat. Kena makan benda-benda sunnah, madu, kismis, sebab nak kuat otak ni. Sebab ada faktor lupa kerana umur. Okey, benda menyebabkan kesedaran tu hilang, lupa. Lupa sebab 3 benda. Yang keduanya, lupa ni berlaku jika banyak sangat gangguan. Banyak sangat satu benda dalam satu masa, pekerjaan ataupun task ataupun benda kita nak buat. Contoh hari ni, dalam sejam kita nak buat 50 perkara. Mungkin kita tertinggal satu ini dan satu ini. Sebab terlalu banyak sangat. So anak kita pada hari ni, kita dah bawa dia ke rumah anak yatim, alhamdulillah. Balik-balik TV ada, internet ada. Kemudian kawan-kawan main banyak. Kita pula masa tak ada dengan dia. Kita tak boleh nak berbual-bual mengingatkan dia ke sebagainya. Maka dia boleh lupa. Sebab banyak sangat benda-benda yang mengganggu dia. Banyak sangat kerja-kerja yang mengganggu dia. Maka dia lupa. Sebab terlalu banyak sangat. Sebab tu cabaran mendidik anak sekarang lebih besar daripada dulu. Sebab dulu gangguan tak banyak. Hari ni mak bapak cakap balik pukul 7. Pukul 7 mesti balik. Anak boleh balik. Sebab apa? Tabsyir dan tanzir tu ada ingat-ingatan, tak balik abah rotan. Anak boleh balik sebab gangguan tak banyak. Sekarang ni ayah kata balik pukul 7. Kat luar anak dengan ada internetnya, dengan kawan-kawannya, dengan banyak programnya, entah dia main kat mana, main rollerblade ke apa semua kan. Yang mungkin telajak sebab budak-budak nak main bola ke sebagainya. Pukul 7 belum tentu balik. Belum tentu balik lagi. Sebab apa? Lupa. Banyak sangat benda. Dan yang ketiganya, lupa boleh berlaku kerana syaitan melupakan. Ini ada dalil dalam Al-Quran. Kita tengok dalam surah dalam Quran, kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama anak buah dia Fata Musa. Fata Musa ni anak buah Musa. Jadi dia nak bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Berjalan berdua. Kan? Bertemu tempat Nabi Khidir itu, surah Kahfi kita boleh tengok kan. Tanda-tandanya adalah apabila bekalan ikan yang dibawa tu hilang. So Fata Musa ini, ataupun dalam hadis Nabi, Fata Musa ini adalah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun yang bersama dengan Nabi Musa ini, sampai tu tempat ikan tu hilang, dia lupa nak bagi Nabi Musa. Dah jalan jauh, Nabi Musa kata apa? Atina ghada'ana. Bawa ikan tadi tu. Lupalah. Tadi dah hilang sebenarnya ikan tu. Wa ma ansani illa syaitan. Dan tidak melupakan aku melainkan syaitan melupakan aku. So kadang-kadang ada yang menyebabkan kita lupa kerana syaitan lupakan kita.
So ini 3 benda. So ubat dia, kalau sebab memang faktor umur, makanan, jaga makanan. Ibu-ibu, ayah-ayah, jaga makanan madu sangat bagus kan. Makanan sunah-sunah sangat bagus untuk makan otak. Begitu juga makan makanan yang tradisional, yang maknanya memang natural ni bagus kan. Baca kajian, Allah bukakan ilmu. Sekarang ni mudah nak dapat ilmu. Maknanya kita type internet, tengok YouTube kajian-kajian. Jangan tengok asyik tengok lagu je ke internet tu. Okay, so maknanya dengan gangguan-gangguan kena kurangkan. Macam benda-benda yang boleh mengganggu kita, yang boleh membuat kita lupa ni. Dan juga kalau syaitan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dapat gangguan syaitan, fasta'iz billah, mintalah lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab yang pertama, kenapa hilangnya kesedaran, walaupun telah diingatkan dengan tabsyir dan tanzir, yang pertamanya kan lupa. Okey. Kemudian yang keduanya, kenapakah boleh sesuatu kesedaran tu hilang? Dah sebut tabsyir, dah sebut kan tanzir, dah selalu diulang-ulangkan, tetapi boleh hilang kesedaran itu. Niat dan kesedaran kena ada, tapi kesedaran tu hilang. Yang keduanya, kerana jatuh ke zon selesa. Ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak yang saya doakan dan saya sayangi sekalian kan, Islam suruh kita hidup selesa, tetapi Islam tak bagi kita jatuh ke zon selesa, comfort zone. Orang yang jatuh ke zon selesa, dia tidak akan meningkatkan diri dia, dan dia akan tak lahir kesedaran bagi diri dia. Contoh hari ni, kita cakap pada anak kita, wah kena ingatlah, ada ayah, ada ibu tengok Along tengok mana Atim tu kan. Dia balik-balik rasa selesa. Alah, tak apa, minta duit ayah bagi. Alah, kalau apa pun ayah mak akan belikan. Rasa zon selesa tu, kesedaran tu boleh luput pelan-pelan. Hari ni seorang isteri contohnya kan, dia kata okey, dia marah suami dia tengking suami dia. Suami dia memang suami aku sayang aku, dia takkan buat apa-apa kat aku punya. Sampai jatuh ke zon selesa, dia akan tetap boleh buat itu, boleh terus buat. Sampai kadang-kadang sangat melampau. Sebab jatuh zon selesa, aku tengking suami aku pun dia tak boleh buat apa. Dia takut dengan aku, rasa hati tu. Ataupun dia boleh buat apa. Jatuh zon selesa. Jadi rasa hormat tu kurang, rasa respect pada undang-undang, pada hak orang lain tu kurang. Sebab jatuh zon selesa, tak ada apa. Aku buat apa, tak ada apa kan. Jadi maksudnya zon selesa sangat bahaya. Anak-anak murid kita contohnya, walaupun hari ni kita ada murid kita nakal contohnya kan, kita dah denda dia, tapi kita dah rotan dia. Alah, ini je jatuh zon selesa. Tak sakit pun dengan rotan yang yang kita kenakan pada murid kita, dia tak rasa hormat, dia tak respect pun. Sebab apa? Zon selesa. Lebih-lebih lagi, alah nanti balik beritahu ayah pula dan kembang-kembang hidung, tak tahu anak tu sebenarnya nakal di sekolah, pergi sekolah marah cikgu dan sebagainya. Dia suruh Islam pun dah lari benda itu. Sedangkan anak didikkan itu bukan saja didik, tapi perlu barakah. Barakah itu bukan cikgu yang bagi, Allah yang bagi. Kalau anak sudah tidak hormat guru, macam mana barakah itu boleh ada? Macam mana barakah itu boleh dititiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? So jangan jatuh ke zon selesa. Kena pandai hormat orang, kena pandai hormat undang-undang, kena pandai hormat keadaan sekeliling. So bila kita jatuh ke zon selesa, maksudnya susah kita nak tingkatkan diri, susah lagi kesedaran. Hari ini sekalipun datang kesedaran, tapi kesedaran tu sekejap saja sebab jatuh zon selesa. Alah, tak apalah. So sebab tu kena pandai limitkan diri, kena pandai hormat orang, kena taat pada agama pun kena taat. Sebab kalau kita tak ada benda-benda itu, kita akan jatuh ke zon selesa. Zon selesa ni bahaya. Kadang-kadang ada orang yang seolah-olahnya dia mendabik dada, berjalan makin tinggi. Macam seolah-olah macam, alah, aku kalau buat apa-apa orang tak tegur, tak ada apa-apa pun, apa orang boleh buat. Padahal dia sedang meniti ketitian yang rapuh. Semakin tinggi, semakin bahaya keadaan dia. Tiba-tiba titian itu patah, boleh jatuh dia, cedera dia, habis dia. Sebab apa? Zon selesa. Dia tak rasa tu. Alah, aku makin meniti atas ni, aku makin hebat, makin bagus. Orang nak cakap apa? Tak ada apa pun. Orang boleh buat apa? Tak ada apa pun. Sedangkan zon selesa itu sebenarnya dia sedang meniti ketitian yang rapuh.
sekali tiba-tiba patah, jatuh, habis kan. Sebab apa? Zon selesa, selesa, saya tak ada apa pun kan. Tu. Jadi dua perkara ini yang menyebabkan kesedaran tu bila lama makin rendah, makin kurang. Seperti ibu-ibu, ayah, baba, kakak ini, saya doakan yang kebaikan sekalian. Niat dan kesedaran kita dah kongsikan pada minggu lepas, kita perdetailkan lagi pada hari ini macam mana kita nak niat, kena ada kesedaran antaranya kan. Sedar nak buat tu benda tu, sedar nak mengamalkan agama, sedar nak menjadi anak yang salehah, sedar nak menjadi suami yang saleh, sedar nak menjadi isteri yang salehah. Tapi kesedaran boleh luput dengan dua benda. Pertamanya lupa, yang keduanya zon selesa. Jatuhkan zon selesa menyebabkan kesedaran tu boleh luput. So jaga dua benda ni, insya-Allah timbul kesedaran, timbul niat untuk membuat satu benda itu. Wallahu a'lam. Okey, banyak yang dah kita dapat hari ini. Jadi sekarang kita nak buka peluang kepada para pendengar. 3 platform kami sediakan untuk interaksi di Konti. Boleh yang pertama melalui kiriman SMS anda, typekan IKIM, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Ataupun cara kedua, anda boleh telefon kami di Konti, taliannya 03-6205-1500. Yang lebih mudah lagi lah cara ketiga, anda kena ada Facebook, lepas tu like kami di ikim.fm. Okey, lepas tu baru bertanya soalan. Baik Ustaz, jom kita raikan antara yang dah pun bertanya dengan kita saat ini. Saya raikan dulu di Facebook, okey, di ikimfm.my. Okey, antara yang bertanya saat ini. Okey Ustaz, macam mana tanya Ili Indanish ya, macam mana kita nak memelihara anak tiri seramai 6 orang, termasuk ada seorang OKU, dan saya tidak memelihara anak sendiri kerana keadaan rumah suami yang kecil. Jadi saya cuba mendidik cara saya, tapi saya tidak diterima kerana kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak, malah saya dipersalahkan. Okey, dan sambung Eli lagi, saya bukan saja dipersalahkan, malah dimarahi kembali di depan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kurang rasa hormat pada saya. Jadi apa pandangan Ustaz? Apa yang perlu saya buat? Kerana saya dah mula hilang rasa ikhlas dan juga saya dah tak nak rasa berdosa, tapi hati tu dah macam dah tak ada mood dah. Macam ni Ustaz. Okey, pertama sekali sabarlah puan. Sebab kadang-kala ada kita pernah bincang dalam IKIM ni satu tajuk dulu kan. Prinsip yang tidak adil yang ada di muka bumi ni, tapi kadang-kadang kita terpaksa terima. Maknanya prinsip yang tidak adil yang ada, memang ada tau benda-benda yang tidak adil dalam muka bumi ni, tapi kita memang itulah benda dia. Sebagai contoh kan, kalau hari ini okey, kita satu orang suami ataupun isteri bergaduh dengan suami bergaduh dengan isteri dia. Isteri, walaupun andai kata mak mertua ataupun ayah mertua dia tu seorang ustaz ke ustazahnya, biasanya mak akan membela isteri walaupun ada kesalahan daripada isteri itu. Kan seorang suami gaduh dengan isteri kan, apa ni ustaz, mak dia ustazah ngajar ngaji semua, boleh bela anak dia. Nah, memang kadang-kadang ada benda yang macam tu yang kita terpaksa terima, tu cabaran kita. Macam akak ni sabar, setengah-setengahnya ada benda macam itu. So itulah ujian hidup kita, dan maksudnya kita perlu ikhlaskan niat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi realiti benda tu memang wujud kadang-kadang. So terangkan baik dengan suami, teruskan buat baik. Sebab dalam Quran Allah ajar cara nak mengatasi benda ini, ittabi sayyi'atul hasanah. Teruskan susulkan benda-benda baik daripada benda-benda buruk. Bila kita buat benda baik, buat tak tahu apa semua, dengan keikhlasan buat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan merubah tanggapan seorang itu. Wallahu a'lam. Okey, ke soalan yang berikutnya. Muhammad Ridwan tanya, Ustaz, ni masa makan ni Ustaz. Mohon penjelasan, adakah makan kepala ikan boleh melupakan kita? Okey. Sebahagian tok-tok guru ada mengatakan yang demikian. Okey, saya tak jumpa hadis. Tok guru saya juga ada mengajar begitu. Tapi benda yang saya tak jumpa bukan mana tak ada. Kadang-kadang benda tu tak dijelaskan hadis Nabi SAW, tapi ulama perubatan Islam, okey, daripada kajian-kajian dia dan sebagainya, maksudnya wujudnya benda-benda demikian yang kemudian dia tidak menggalakkan. Sebagai contoh macam Ibnu Sina kan, ketika Ibnu Sina mengutarakan teknik perubatan, contoh macam pembedahan pada organ-organ dalaman ni. Zaman Nabi SAW mana ada pembedahan organ-organ dalaman ini? Tapi dibacakan dengan bagaimana wujudnya
perubatan berbekam. Bekam tu mana? Toreh dan buang benda yang buruk keluar. Prinsip itu dibawa kepada oleh Ibnu Sina. Maksudnya barang dalaman ni boleh dibuang dengan ilmu yang Allah SWT bukakan. So macam kepalikan. Mungkin kita kata aku tak jumpa hadis. Mana hadis? Ulama kita, pengalaman ulama kita berdasarkan daripada dalil yang umum, dia jumpa rahsia itu dikongsikan. So memang tutur guru kita pernah ada mengatakan kepalikan yang kecil-kecil tu kan. So memang kepalikan pun insang dia tu proses benda-benda yang tak baik sebagainya, memang tak bagus pun untuk kesihatan kita kan. Baki wallahu alam. Okey, kita ke pemanggil. Terima kasih rakan tugas saya Ustaz Mahdi Syahrudin yang menjaga talian telefon saat ini. Okey, ke pemanggil nak ke Bangi lah kita Ustaz. Ada Puan Salina di talian. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Salina daripada Bangi. Nak tanya dengan Ustaz, saya ada 3 soalan Ustaz. Nombor 1 nak tanya pasal ada hamba Allah ni, dia ada berkata dengan saya dia tak takut dengan Allah sebab apa yang suruhan Allah semua dia dah buat. Saya nak tanya Ustaz, apa yang dia cakap tu betul ke tak betul? Okay. Yang nombor 2-nya, saya nak tanya seseorang tu dia buat tahajud setiap pagi tapi masih perasaan marah masih lagi ada dalam diri dia. Saya nak tanya Ustaz, adakah solat tahajud dia diterima atau tidak? Dan yang ketiganya, anak saya ni dia kalau dia dah buat satu kerja tu dia masih macam tak confident, dia macam tak dia macam balik-balik dia nak tengok balik benda tu dia dah sudah ke dia belum ke, dia balik-balik dah sudah pun dia tengok balik, dia dah sudah pun dia nak dia nak tengok balik sekali lagi. Itu yang saya nak tanya Ustaz, kenapa dia buat macam tu? Adakah ada benda yang tak kena pada diri dia? Saya nak tanya, itu soalan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Soalan pertama, satu orang yang mengucapkan, saya dah buat semua suruhan-suruhan Allah SWT. Saya tak takut pada Allah pun sebab saya dah buat suruhan-suruhan dia. Okey. Bahasa itu bahasa yang saya faham maksud dia, tapi nak diucapkan kurang beradab. Okey, so contoh macam ni kan. Memang betul Allah janjikan kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan segala jalan keluar bagi permasalahan dan Allah Subhanahu wa taala akan rezekikan sumber rezeki tidak sangka-sangka. Kasih sayang Allah ada pada ketaatan kita tu. Jadi maksudnya betul benda tu, tapi diucapkan aku tak takut kepada Allah. Kan, mana sebab aku dah buat susuran dia. Takkanlah Allah nak siksa aku macam tu. So maksudnya perkataan-perkataan tu mungkin gurauan ataupun mungkin perkataan-perkataan yang mungkin dia rasa macam oh ni aku kena sebut. Tapi pada saya jangan sebut macam ini. Dia suruh adab no. Dia suruh adab. Kan? Perkataan ni dia ada habis. Saya yakin ada habis. Kenapa aku datang surah Allah tak Allah nak siksa dan sebagainya. So dia suruh adabnya tak kena. Okey. Yang keduanya tahajud. Dia sembahyang tahajud tapi masih marah-marah. Okey, kenapa? Adakah tahajud diterima? Dia 2 bab berbeza. Syarat sah solat adalah dengan berwuduk, dengan menghadap kiblat, tutup aurat, bersih daripada hadas, hadas kecil, hadas besar. So salat tahajudnya diterima. Cuma bab dia menahan marah itu adalah satu bab lain. Dia kena belajar ilmu bagaimana mengurus emosi. Kadang-kadang ada orang yang sembahyang tahajud ni sangat bagus tapi akhlaknya kurang daripada sudut hormati orang sebagainya. Dia dua bab yang beza. Dan jangan kita campurkan. Pergi Makkah 2-3 kali, perangai macam tu. Pergi Makkah 2-3 kali itu kelebihan yang satu bahagian. Dia perangai macam tu satu bahagian. Kalau orang tu baik, tak semua tempat dia baik. Kalau orang tu bagus, kalau orang tu tak bagus, tak semua tempat dia tak bagus. Kita kena adil dalam kita menilai. Dan yang ketiga, anak ni kan dah buat kerja asyik, tengok balik tak confident. Bukan jenis tak confident. Kadang-kadang jenis orang yang teliti. Ada jenis orang yang perangai teliti macam tu. Kita kena raih sifat dan sikap dia macam tu. Aturkan yang terbaik. Dia kena teliti. Kalau ada orang yang dia nak sempurna semua, letak pen tu dah okey ke belum? Belum okey ke belum kan? So dia tengok benda tu, dia nak pastikan benda tu betul. Dan terbaik. Ada orang cincai je. So jadi maknanya sikap dia macam tu. Orang teliti ni bagus untuk besok jadi macam supervisor, bahagian disiplin, bahagian HR. Itu bagus untuk bagi bidang dia tu. Dia teliti mengatur benda tu. Wallahualam. Itu pasal Ustaz dan juga para pendengar, falsafah saya, kita tak macam semua orang dan tak semua orang macam kita. Kita berbeza. Okey, kita ada Syariah di Facebook tanya Ustaz, okey, kami amalkan halal dalam pemakanan dan cuba tak berada dalam zon selesa, tetapi nak menghadapi dan menasihatkan anak remaja saya yang berumur 19 tahun supaya mengikut kita ibu bapa agar kurang kerana pengaruh kawan-kawan. Bagaimana tu Ustaz? Nak mengelakkan anak-anak lah, nak nasihatkan anak supaya jangan mudah terpengaruh dengan kawan-kawan. Okay. Yang kedua, kami ibu bapa sentiasa nasihat dah jenuh ingat tapi anak tak dengar juga. Macam mana Ustaz?
Ustaz. Okey. Bab pertamanya, dalam bab melahirkan kesedaran, apakah yang melunturkan kesedaran? Lupa. Lupa ni 3 sebab tadi: faktor umur, faktor gangguan ataupun banyak benda, dan faktor syaitan melupakan. Dan kalau faktor gangguan, dia anak, dia banyak masa dengan kawan kat luar, kadang-kadang memang boleh jatuh lupa. Dan mak ayah memang kena terus ingatkan. Jangan rasa putus asa. Teruskan. Berbuih mulut, malas aku tak, jangan. Maknanya teruskan ingatan begitu. Wallahualam. Okey Ustaz, kita akan memanggil berikutnya. Kita ada Nur dari Kuantan. Silakan Nur, soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya sekarang di rumah sambil tu menyambung pengajian. Tapi dalam masa sama menguruskan rumah-rumah lah. Bila satu hari ni saya terbaca macam WhatsApp suami macam ada hantar mesej yang ala-ala mesra lah. Jadi niat saya untuk tegur supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi dia harap dengan niat saya tu memberi kesedaran. Macam mana cara terbaik untuk saya melakukannya jika saya tegur tapi dia masih mengulangi perbuatannya. Terima kasih. Okey. Saya boleh tengok kenapa benda ni jadi macam ni. Pertama sekali, boleh jadi lupa pada pesanan-pesanan itu, lupa pada tanggungjawab agama. Aku tak boleh buat macam ni, ataupun jatuh zon selesa. Zon selesa tu macam alah, kalau aku buat pun mana apa boleh buat, contoh kan. So benda-benda begini kena banyakkan tabsyir tanzir tadi kan. Berita-berita gembira, berita-berita baik-baik bang, baik dengan isteri macam mana, baik dengan keluarga yang ada tolong jaga bang, dan juga tanzir itu bang jangan buat macam ni, nanti di akhirat macam mana. Maknanya banyakkan tabsyir tanzir tu, selalu sebut-sebutkan macam tu, selalu kongsi-kongsikan mengenai kekeluargaan. Wallahualam. Okey, ke Sungai Buloh kita ada Cik Mokhtar, silakan. Soalan saya, ada mengatakan ketika kita sembahyang fardu, kita baca surah atau memandang Quran itu makruh, tapi sembahyang sunat harus. Adakah ini benar? Okey, terima kasih. Ini dalam bab hukum kan. Sebenarnya pada saya, ustaz yang berpendapat makruh itu kerana dia berpendapat memandang Quran itu seolah-olah mengurangkan khusyuk. Maknanya kenapa dia berpendapat demikian kan? Maknanya mengurangkan khusyuk sebab kita pandang benda lain dah, tak tumpu pada solat. Itu pandangan dia. Sedangkan tidak ada dalil yang mengatakan tak boleh kita melihat Quran dan sebagainya. So maksudnya, tapi pandangan saya faham pandangan tu. Hari ni kalau kita yang sebenarnya kita yang tahu, kita tengok tu tidak mengurangkan khusyuk kita, tak ada masalah. Sebab dia cerita ni makruh, tapi dia tak cerita sebab apa makruh itu. Tapi saya faham kenapa dia ustaz ni maknanya sebab yang dia mengeluarkan hukum makruh itu kerana takut khusyuk tu jatuh bila kita memandang Quran, seolah macam tak tumpu daripada solat tu. Wallahualam. Okey, seterusnya beralih kita ke Facebook. Mai Ali bertanya, saya seorang hamba Allah, ada seorang hamba Allah bercakap dengan saya. Dia kata kita kena takut pada manusia dan bukan takut pada Tuhan, sebab Allah tu Maha Pengampun. Macam mana Ustaz? Okey. Takut di sini sebab istilah bahasa Melayu tak banyak bentuk-bentuk perasaan yang takut ni. Takut cuma takut saja. Kan? Takut mungkin takut yang membawa kepada i'tiqad. Takut yang beriktikad hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Allah tu pengampun. Tapi takut hanya pada Allah. Jangan sampai kita takut pada takut i'tikad. Kadang hanya takut sebagai perasaan selapis saja, perasaan saja. Rasa macam takut yang hormat. Itu beza. Takut i'tikad beza. Takut hormat beza. Takut kerisauan beza. Sebab bahasa Melayu vokab takut tu tak banyak kan. So perkataan ini kita tak boleh takut pada Allah sebab Allah tu Maha Pengampun. Kita pun takut pada manusia. Dia sudah adab tak kena percakapan itu. Dan takut jenis macam mana? Takut dikhawatiri. Takut atau dikhawatiri bila dia cakap pada budak-budak salah faham satu konsep kehidupan ni. Tak boleh takut pada Allah, sedangkan kita perlu takut pada Allah. Dia sudah i'tikad itu. Takut kemurkaan Allah datang pada kita, takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama imbangkan dengan sayangnya Allah pada kita, baru cantik
kepegangan dan kita punya maknanya hati kita pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Wallahu a'lam. Okey, Sumarianti di Facebook tanya, okey Ustaz, mohon penjelasan. Ini bukan isu baru, banyak kali pun Ustaz dah sebut, tapi masih lagi ramai yang bertanya tentang suami yang tak bagi nafkah. Macam mana nak kita tak nak meredha selalu dalam hati? Amalan apa yang perlu saya lakukan pasal suami tak pernah bagi nafkah? Itu yang keluar kalau macam ni, baik tak payah kahwin. Ustaz. Okey, pertama sekali, kalau kita membantu keluarga yang kita bantu, suami tak bagi nafkah, supaya syaitan tak ganggu hati kita, lafaz mulut penting. Kita kan lafaz kat suami kita, bang, saya halalkan hak nafkah saya, abang tak bagi nafkah. Okey, untuk 6 bulan ataupun untuk setahun, lafazkan macam itu. Atau nak sampai bila-bila pun kita lafaz untuk sampai bila-bila. Sebab apa? Kalau kita tak lafazkan benda itu, hati kita akan merungut. Takut pahala yang kita sumbangkan untuk keluarga tu jadi kurang. So lafaz penting. Yang keduanya, dari sudut bacaan dia, jangan sampai kita lafaz suami jatuh ke zon selesa. Alah, tak apalah, kalau aku tak bagi pun dia pandai lah cari sini. Jangan. So ada dua sudut kena bacakan kan. Pertama, daripada kita sendiri, mana lafazkan biar kita ikhlas. Yang kedua, pastikan bagi jangan suami jatuh ke zon selesa. Sebab nafkah tanggungjawab wajib bagi suami. Kadang-kadang kalau kita kata aku halalkan abang, saya halalkan abang, mana suami tu jadi macam tak apa, tak bagi pun tak apa. Jangan sampai rasa macam tu. So dua benda kena bacakan dan kena tengok sekali. Wallahu a'lam. Okey, yang seterusnya Bahrudin alias di Facebook tanya, saya ada anak buah seorang, sungguh degil dan tak nak dengar cakap. Apakah cara nak terbaik untuk nak menasihatkannya, Ustaz? Okey, degil dan tak dengar cakap tu dia antara subjektif kalau terutamanya anak-anak kecil kan. Bagi kita degil sebab kita nak satu keputusan yang cepat. Adik mandi cepat tapi dia tak nak mandi, dia main-main. Kita rasa dia degil. Padahal mungkin otaknya tu sedang kreatif untuk buat itu, buat ni, buat tu, buat ni. Maknanya banyak benda nak buat. Kadang-kadang orang yang terlalu kreatif ketika kecil, kita anggap dia nakal kadang-kadang. So kita kena tengok dari sudut yang positif satu, dan macam mana kita nak jadikan kita ni dapat bimbing dia. Kalau dia kata budak tu aktif, sebenarnya budak tu bagus, dari sudut otak dia berjalan. Tiba-tiba kita nak kurung dia, duduk dan diam, kuduk sini semua, takut dia jadi pasif nanti benda tu. Sebenarnya aturkan nakal dia tak dengar cakap tu dengan cara yang bagus. Masakan Rasulullah SAW tunjukkan pada kita bagaimana hebatnya, bahasa kasarnya, liarnya lah beberapa orang tokoh-tokoh besar. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warda. Sayyidina Umar, Masya Allah. Tapi Rasulullah boleh atur dan didik dia dengan keadaan dia itu. Dia tetap jadi orang yang memang backing, tapi backing dari sudut yang kebaikan pula. Dia tetap jadi orang yang tegas dan kebaikan pula. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Berbeza dengan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu arda. Sebenarnya itu satu ilmu macam pendidikan juga dari sudut Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, ni pasal duit ni, Ustaz. Okey, Ali Hanafiah tanya, andai kata kita sedekah RM10 dalam hati, ada niat macam ni. Jika kita sedekah 10, maka Allah akan gandakan 100. Jadi adakah niat macam tu boleh jadi macam tak ikhlas je kerana Allah? Tidak, sebab ada benda-benda yang Nabi ceritakan kelebihan amalan itu. So bukan makna kita menuju kelebihan amalan tu makna kita tak ikhlas, tidak. Sebab kalau tidak, takkan Nabi ajar kelebihan-kelebihan itu. So untuk peringkat awal, kita cerita aku buat ni sebab aku nak dapat pahala, boleh. Cuma nanti apabila dah terbiasa buat amalan tu sebab nak dapatkan pahala ke, nak dapatkan ganjaran itu dan ini, tingkatkan. Kita kan proses belajar, kita kan proses meningkatkan diri, barulah tingkatkan lagi. Memanglah aku tak nak apa-apalah, aku nak redha Allah saja. Tapi nak mula-mula buat tu kena ada benda-benda macam tu. Sebab tu dalam hadis Nabi banyak sebut juga kelebihan-kelebihan amalan. Wallahu a'lam. Okey, di hujung Ustaz, mungkin apa kesimpulan yang boleh kita buat, dan kita tutup dengan doa? Ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak, saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Okey, pertama sekali kita perlukan niat untuk buat satu amalan. Salah satu pencetus pada niat adalah kesedaran. Kita kongsikan pada hari ini, apakah yang menyebabkan kesedaran itu pelan-pelan gugur dan pelan-pelan hilang? Kerana dua sebab. Pertamanya sebab lupa, kita bincangkan apakah yang membuat faktor-faktor lupa. Yang keduanya kerana seseorang itu jatuh ke zon selesa. Bila dua ini berlaku, kita akan nampak cabarannya. Macam mana kita nak jadikan anak kita tetap ada kesedaran itu. Selalu ingatkan, selalu doakan, usaha jangan jatuh ke zon selesa. Sebab ibu-ibu, ayah, bapa, kakak saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Zon selesa sangat bahaya. Kalau satu orang jatuh ke zon selesa,
dia tidak akan dapat meningkatkan diri dia. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Kita akhirkan doa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yusma wa na'udzubika min ha'ula'i arba. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Okey, itu yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Terima kasih Ustaz dan juga para pendengar. Moga banyak manfaatnya untuk anda. Teruskan